10 negara di dunia tanpa McDonald's. Jika Anda mengambil satu gigitan, Anda akan terus ke penjara. Lihat mana yang Anda tahu. Apa yang ramai orang mungkin tidak tahu ialah itu. Tersebar di lebih 100 negara dan wilayah, dan lebih daripada 65% daripada jualan. Semuanya berlaku di luar Amerika Syarikat, dari Times Square yang sibuk di New York ke sebuah bandar terpencil di New Zealand. Logo gerbang emas McDonald's hampir di mana-mana. Salah satu restoran makanan segera paling global di dunia. Tetapi kadangkala, beberapa sudut istimewa dunia. Tetapi karena beberapa sebab yang luar biasa. Ikuti si terbaik di dunia hari ini. Jom datang tengok dunia. Alasannya lebih pelik daripada yang Anda pikirkan. Ke-10 Barbados. Barbados terletak di Karibian, negara pulau yang bersempadan dengan Lautan Atlantik. Malah, Barbados, ia tidak pernah berlaku sebelum ini. Kembali pada tahun 1996. Apa yang saya tidak sangka ialah itu. Restoran McDonald's yang terakhir. Kemudian, McDonald's di Barbados dibuka kurang dari setahun yang lalu. Terpaksa tutup karena prestasi buruk. Sebab utamanya ialah penduduk Pulau Karibian ini tidak berminat langsung dengan makanan yang disediakan oleh McDonald's. Daging babi dan ikan jauh lebih populer daripada daging lembu, Tetapi jelas aspek ini bukanlah titik kuat mereka. Ditambah dengan pasaran di Barbados, untuk gergasi makanan segera ini nampak sangat tidak sesuai. Jadi satu-satunya restoran McDonald's. Akhirnya, saya hanya boleh meninggalkan Baba dengan sedih. Dan bangunan yang dahulunya adalah McDonald's. Ia kini sebuah pejabat perkhidmatan keuangan. Kemudian, masa depan. Memasuki pasaran Barbados, ia benar-benar sukar untuk dikatakan. Mempunyai ekonomi campuran yang maju dan taraf hidup yang lebih tinggi. Mengikut data Bank Dunia, Barbados telah menjadi salah satu daripada 83 ekonomi berpendapatan tinggi di dunia. Ia merupakan sumber penting pendapatan pertukaran asing mereka. McDonald's berada dalam kedudukan yang lebih baik untuk mengembangkan perniagaannya berbanding 25 tahun yang lalu. Adakah McDonald's? Hanya masa depan yang tahu jawabannya. Ke-9 Jamaika. Jamaika, ia juga merupakan sebuah negara pulau di Karibian. McDonald's juga coba membuka pasaran di sini. Tetapi ia juga berakhir dengan kegagalan. Tetapi kali ini, dia bertahan selama 10 tahun penuh. McDonald's pertama kali dibuka di Jamaika pada tahun 1995. Pada kemuncaknya, terdapat 11 kedai di seluruh pulau. Tetapi akhirnya pada musim luruh tahun 2005. Mengapa McDonald's tidak boleh dipertahankan di Jamaika? Sesetengah kajian percaya. Malah, saya tidak menangkapnya dengan tepat. Salah satu perkara penting ialah burger McDonald's terlalu kecil. Tak cukup kenyang langsung. Sebaliknya, Burger King
Bahagianya sangat besar. Nak berkemas. Di bawah strategi sedemikian. Kedua, ambang McDonald's untuk pemegang franchise adalah agak tinggi. Sebagai contoh, McDonald's akan memerlukan franchise. Bagi kebanyakan pengendali, ini ia jauh melebihi kemampuan umum untuk menanggung. Dan selagi Anda memilih untuk beroperasi dan melabur, Anda tidak lagi boleh mengendalikan kandungan komersial lain. Kemudian, dan bahagian jualan tahunan. Dan walaupun Anda sanggup berusaha, bekas istri. Prosesnya sangat menyusahkan. Atas sebab ini, ramai orang dipujuk untuk berhenti. Selain itu, dalam pemilihan bahan, makanan disediakan oleh McDonald's. Semua diimpor. Daripada mendapatkan sumber daripada tempatan. Ini menyebabkan banyak kontroversi di Jamaika. Sebagai tambahan, menu akan disempatkan dengan sewajarnya. Tetapi McDonald's tidak menggabungkan masakan tempatan. Tiada minuman beralkohol dihidangkan. Apatah lagi, apabila McDonald's coba berkembang ke pasaran Jamaika. Ini berlaku pada masa pertumbuhan ekonomi yang perlahan di Jamaika. Ia adalah gabungan ribut. Kedelapan lautan Atlantik Utara. Kepunyaan Amerika Utara. Selain Bermuda yang misteri, segitiga terkenal di luar. Kembali ke surga dengan air yang jernih. Ia adalah pusat keuangan luar pesisir yang terkenal di dunia. Mengapa tiada McDonald's di Bermuda? Tidak sama dengan dua di atas. Dua di atas adalah karena pasaran belum dibuka. Franchise makanan segera asing adalah haram. Dan karena sebelum perundangan yang berkaitan diperkenalkan. Oleh itu, dia menjadi satu-satunya di Bermuda. Tetapi yang dikatakan, Pulau Bermuda, memang ada McDonald's suatu ketika dahulu. McDonald's ini dibuka pada tahun 1985. Anda mungkin ingin tahu, bagaimanakah McDonald's ini memintas undang-undang? Secara teknikal, McDonald's ini terletak di pangkalan Atkins. Jadi, ambil kesempatan daripada celah pintar ini. Baru melarikan diri, kekangan undang-undang berkaitan pemegang franchise. Walaupun restoran ini. Tetapi beberapa kali seminggu, dia terbuka kepada penduduk tempatan. Datang ke sini untuk merasa makanan McDonald's. Dikatakan pada tahun 1991. Ini bersamaan dengan lebih daripada 10% daripada jumlah penduduk. Tetapi malangnya, ini tidak bertahan lama. Pangkalan AS ditutup selepas 10 tahun. McDonald's juga tutup. Sejak itu, tidak akan ada lagi McDonald's di Bermuda. Ketujuh, Bolivia. Bolivia, sering dipanggil Bolivia, ialah sebuah negara terkurung daratan yang terletak di tengah dan barat Amerika Selatan. Kentang dan kekacang.
Kemudian disebabkan kedatangan pendatang Eropa. Beras, gandum, daging lembu, daging babi, dan ayam telah ditambah. Jadi secara logiknya, tetapi mengapa McDonald's di sini tidak boleh dibuka? Ini adalah karena masalahnya lebih kepada jenama McDonald's. Malah seorang bekas presiden Bolivia secara terbuka menyatakan bahwa McDonald's tidak mengambil berat tentang kesehatan manusia. Kenyataan sedemikian jelas sangat merugikan McDonald's. Dan sikap negatif terhadap McDonald's bukan sahaja di peringkat politik. Orang biasa nampaknya merasakan perkara yang sama. Akhirnya, karena jualan yang tidak baik, hampir tiada siapa yang mau menyokong gergasi global ini. Jadi pada awal 2000-an. Jadi walaupun setakat ini, McDonald's di Bolivia tidak dilarang secara resmi oleh mana-mana peruntukan undang-undang, masih ada kemungkinan dia akan kembali suatu hari nanti. Penduduk Bolivia tidak mengharapkan kepulangannya. Mungkin McDonald's harus mengambil petunjuk. Letakkan usaha Anda di tempat lain. Keenam, Iceland. Ialah sebuah negara pulau di Atlantik Utara, terletak di persimpangan Atlantik Utara dan Lautan Arktik. Walaupun Iceland kecil kawasannya, secara purata, 1 juta pelancong melawat pulau itu setiap tahun. Bangsa malah saingan lama KFC. Mereka telah membuka 8 cawangan di pulau itu. Beberapa peminat setia, walaupun tidak ada McDonald's di pulau itu. Tetapi berapa tahun telah berlalu? Jadi, apakah sebab yang membuatkan gergasi itu terasing? Sebenarnya, kisah McDonald's di Iceland bertentangan sama sekali dengan apa yang berlaku di Bolivia. Dulu orang suka McDonald's di Iceland. Apabila McDonald's pertama dibuka pada tahun 1993. Tindakan ini dan tanda-tanda globalisasi dihantar ke beberapa kedai berikutnya, memberi saya keberanian untuk mati muda menjelang awal 2000-an. Ini juga menyumbang kepada populariti McDonald's. Boleh dikatakan, McDonald's benar-benar berkembang pesat pada masa itu. Namun begitu, ia menjadi titik perubahan penting bagi McDonald's di Iceland. Krisis keuangan akan datang. Mata uang Iceland, krona, kehilangan separuh nilainya. Kebanyakan bahan mentah untuk kedai Iceland perlu dihantar dari Jerman. Tarif dan harga bahan mentah yang diimpor telah melambung tinggi. Harga 2 pound bawang, makanan dengan sebotol whisky malt halus. Oleh itu, McDonald's terpaksa menaikkan harga dengan ketara untuk memastikan kedai dibuka. Big Mac berharga $6.36 di Iceland. Harga ini diletakkan pada tahun 2009. Tidak kira berapa banyak orang Iceland melayan McDonald's. Tidak ada cara untuk membayar cinta. Beberapa kedai ditutup pada tahun 2008 sampai 2009. McDonald's tidak bercadang untuk balik. Tetapi ini masih tidak menjejaskan. Sebuah hotel di selatan Iceland, ia masih dipamerkan dan dikumpul.
30 Oktober tahun 2009, McDonald's hampir tutup di Iceland. Detik-detik terakhir kepupusan. Dan kentang goreng bukan untuk dimakan. Sekarang hamburger dan kentang goreng McDonald's ini. Kelima, Macedonia Utara. Macedonia Utara ialah sebuah negara terkurung daratan di Tenggara Eropa. Walaupun itu tidak banyak mengikut piawaian Amerika, tetapi memandangkan keadaan setempat, ini sudah nomor yang cukup bagus. Kebanyakan restoran ini terletak di ibu negara. Kemudian, bantahan anti-barat berskala besar telah berlaku di Macedonia berkali-kali. Restoran makanan segera McDonald's. Ini karena pada pandangan anti-Amerika, McDonald's mewakili hegemoni ekonomi Amerika dan anti-globalis. Ia juga dilihat sebagai wakil syarikat multinasional yang menguasai dunia. Mereka pikir hamburger Coca-Cola yang ada di mana-mana. Ia adalah simbol globalisasi ekonomi yang paling tersendiri. Hancurkan makanan tradisional yang tidak terkira banyaknya. Cerita berkembang hingga ke penghujungnya. Bersama Ketua Pegawai Eksekutif Eropa McDonald's. McDonald's tempatan telah kehilangan lesennya. Itu sahaja, kisah McDonald's di Macedonia Utara akan berakhir. Keempat, Montenegro. Montenegro, negara pergunungan di pantai timur Laut Adriatik, pernah menjadi sebahagian daripada Yugoslavia. Bagi mereka yang ingin mendaki, menunggang kuda, ia adalah destinasi yang sangat ideal. Montenegro bukan sahaja mengenai seni bina purba yang menakjubkan, dan ia juga tidak membosankan dari segi makanan. Pasti bahagian yang Anda tidak mau ketinggalan. Tetapi tidak ada McDonald's di Montenegro. Kabar angin mengatakan, Kerajaan Montenegrin melarang McDonald's daripada menubuhkan cawangan di sini. Malah ada yang berkata, biar kerajaan bantu sekat pesaing utama mereka. McDonald's menghadapi kabar angin. Kerajaan Montenegrin juga membuat kenyataan mengenai perkara ini. Termasuk McDonald's dilarang dibuka di Montenegro. Dengan kenyataan ini, secara objektif, membuka cawangan di Montenegro. Tetapi walaupun ini, masih tiada kedai McDonald's di negara ini. Ketiga, Iran. Sesetengah orang memanggilnya Persia. 1994 seorang usahawan yang berani, yaitu sebuah McDonald's dibuka di ibu negara Iran. Restoran itu dalam 2 hari, ia telah dibakar oleh pengawal tempatan. Beberapa tahun kebelakangan ini, permusuhan dan sekatan kerajaan terhadap Amerika Syarikat pada asasnya mustahil untuk dilaksanakan. Dalam tempoh ini, Iran dengan caranya sendiri memenuhi keperluan makanan segera. Kalau awak rasa, betul tuh, mereka jelas versi peniru Pizza Hut dan Burger King. Walaupun nampak macam banyak benda telah diubah pada menu, tetapi konsep keseluruhan mereka masih sangat berbeda. Contohnya,
dalam versi peniru McDonald's S. Juga dikenali sebagai McDonald's Spaghetti Burger. Jadi, walaupun secara objektif tidak ada McDonald's S di Iran, memesan makanan segera yang hampir serupa. Kedua Korea Utara. Jika Anda diminta meneka, Korea Utara itu. Jawaban pertama. Lagipun. Susah betul nak bayangkan. Walaupun ada kabar angin beberapa tahun lalu, Korea Utara akan membuka McDonald's S pertama mereka sebagai tanda mesra kepada Amerika Syarikat. Tetapi berita ini datang selepas beberapa lama. Ia kelihatan semakin kurang berkemungkinan perkara ini akan berlaku. Lagipun, apa kaitan dengan kapitalisme? Akan dihukum berat. Sebagai jenama Amerika, restoran McDonald's S. Tetapi walaupun Korea Utara tidak mempunyai sebarang restoran McDonald's S, Korea Selatan. Jika Anda berpeluang pergi ke Korea, karena menu mereka tidak seperti restoran McDonald's S biasa. Mereka mempunyai banyak inspirasi dari makanan Korea dan produk yang unik, sehingga kan elit Korea Utara menyeluduk makanan McDonald's S dari Korea Selatan. Untuk tahu, penyeludupan barangan AEK ke Korea Utara pernah ditemui. Hukuman yang akan Anda hadapi mungkin penjara, atau dipenjarakan terus di kem tahanan. Kena cakap. Harga mencuri kentang goreng dan burger di Korea Utara. Pertama, Ghana. Ialah sebuah negara di Afrika Barat. Di Afrika, McDonald's S hanya mempunyai cawangan di Mesir di 4 negara, Maghribi, Mauritania, dan Afrika Selatan. Dan di 4 negara ini, McDonald's is ada di mana-mana. Sebanyak 387 kedai telah dibuka. Memang tak ada McDonald's pun kat sini. Anda mesti tahu bahwa Ghana adalah pengguna besar ayam itik, termasuk industri perlombongan industri petroleum. Memimpin jalan di benua Afrika. Sehingga penghujung tahun 2014. Dan yang paling pelik ialah KFC jenama makanan segera yang serupa. Dan pasaran semakin baik dan lebih baik. Salah satu restoran, dan terdapat rangkaian makanan segera tempatan. Jualan juga berkembang pesat. Tetapi Ghana tidak mempunyainya. McDonald's S. Ayam, ikan adalah pilihan daging yang paling populer di Ghana. Inilah sebabnya mengapa KFC berjalan dengan baik. Bukan sahaja burger daging lembu dan babi disediakan. Burger ayam dan ikan mereka mungkin juga populer. Namun, atas sebab yang tidak diketahui. Dibenarkan dibuka di Ghana. Malah ada ahli teori konspirasi menyebarkan kabar angin di internet. Berusaha secara rahasia di peringkat kerajaan. Jadi Ghana, adakah ia akan menjadi? Kami belum pasti lagi.
Tetapi ini mungkin berlaku untuk penggemar makanan Ghana hari ini. Oke, itu sahaja kandungan video ini. Adakah McDonald S? Kegemaran kamu? Mana satu yang paling menarik perhatian Anda? Selamat datang untuk memberitahu kami di ruang komen. Sila melanggan dan berkongsi dengan rekan-rekan Anda. Terima kasih karena menonton.